Okey, selepas kita potong kain, okay, masa yang dalam video yang kedua dalam grup ni, Abel ada tunjukkan cara nak letak pola atas kain, everything semua, dan bawah video kedua kita ada letakkan gambar semasa kain yang telah dipotong ikut pola kita. So kalau macam yang ini memang besar, so yang ini, yang awning ni, jangan lupa untuk memang dalam video yang kedua Abel ada cakap kita boleh gunakan bahagian bawah telekung ni, lebihan kain dekat bahagian bawah ni untuk bahagian awning, dagu dan juga tali. Jadi jangan lupa untuk kain di situ pun kena lipat dua juga. So contoh macam dalam video ni kita tunjuk, kain tu you lipat dua dulu, baru letakkan pola. So bila kita letak pola kat sini, basi dekat keliling ni kena tambah 1/2 inci. Baru potong. So nanti bila buka, dia sebenarnya ada 2 lapis So kita nak pasang dekat awning kita tu 2 lapis kain. Yang ni awning kita. Macam tu juga dengan dagu. Dekat dagu pun nak pasang 2 lapis juga. So kain tu you lipat dua dulu. Lebihan kain dekat bahagian ruangan bawah ni. Ada kain perca kan bawah ni. So kain tu lipat dua dulu macam ni. Lipat dua dulu, baru letakkan pola. So dekat sini pun 1/2 inci juga basi dia. So bila buka dia jadi macam ni. Dia jadi macam tu. Sebab dekat dagu pun kita nak buat 2 lapis juga. Macam tu juga dengan pola tali. Pola tali ni kalau you perasan dekat sini nampak ada 10 inci. So 10 inci ni sebenarnya untuk kids, untuk 1 tahun hingga 12 tahun boleh pakai 10 inci. Tapi untuk dewasa yang ini panjang dia lebih lagi lah. Panjang dia 16 inci untuk dewasa. So teknik dia sama juga. Kain tu you lipat dua, ambil daripada tepi kain, lipat dua, dan baru letak pola dekat atas dia. Pola dekat atas dia tu. So nanti panjang lah, potonglah panjang dia sampai situ. Dan dekat sini pun kita letak basi 1/2 inci juga. Kalau tengok dekat sini kan, yang ni, sebab ni kita nak buat tali dia ni. Kain tu pun lipat dua juga. Dekat sini tak adalah sampai 1/2 inci, dalam basi kecil sikit lah dekat sini. Kan, betul tak? 3 hun je? 3 hun. 3 hun. 3 hun. Yang tu sikit je sebab kita nak buat tali dia ni. Tak naklah basi dia besar sangat sebab nanti kita nak terbalik kan, macam susah sikit kan. Dekat sini pun kena letak basi juga. So dia lipat kain dua, letak pola, tambah basi sikit kat ujung ni. Biar panjang sikit tak apa. Right? Dan buat dua. Sebab kita nak ikat tali tu kan, kita nak pasang dekat tepi, satu dekat tepi awning, satu lagi dekat tepi sini. So kita akan ikat kat belakang. For kids, nanti kita akan tunjukkan masa buat telekung tu additional information lah. Kalau hujung-hujung nanti selepas kita dah siapkan telekung Puan Zubaidah yang warna blue black ni, nanti hujung-hujung kita akan siapkan telekung warna merah untuk anak Abel. Cumanya step yang lain kita tak ulang, tapi kita akan ulang part-part yang lain lah. Contoh macam telekung untuk budak kecil, mungkin kita nak pakai 10 inci ni, ataupun kita nak gunakan jenis yang getah. Biasanya kalau untuk dewasa kan senang kita nak ikat dekat belakang, tapi untuk kanak-kanak mungkin lebih mudah kalau dia pakai style yang ada getah tu. So dia saruk, dia pasang je getah dekat tali kepala dia tu kan. So yang itu additional information lah, nanti last after kita dah siap settle semua, nanti kita bagi additional info for that, so that kalau nak buat untuk kanak-kanak yang kecil-kecil yang masih belum tahu untuk ikat tali kat belakang kepala, mungkin boleh gunakan getah. So yang ini boleh tolak ke tepi dulu, Yang ini tak perlu jahit tepi lagi kan, Yang ini tak perlu jahit tepi, just potong saja, tak perlu jahit tepi dulu, So you boleh ketepikan dulu. So sekarang ni kita nak tunjukkan cara pasang lace. Lace yang kita gunakan ni you boleh beli dekat mana-mana je. Cumanya lace, contoh macam lace yang dekat hujung telekung Abel ni, dan juga hujung telekung Puan Zubaidah ni, kita beli daripada contact seller, trusted contact seller yang Abel juga ada letakkan contact seller dekat dalam group ni. So you boleh buat pembelian lace dekat dia. Semua cantik, macam-macam colour ada. Macam sekarang ni
tadi kan kita kata kita nak pasang lace dekat keliling hujung telekung. Okey, yang ini kita tak pasang, kita tak jahit tengah ni lagi Tengah telekung tu kita tak jahit lagi. Kita pasang dekat keliling dulu bawah. So yang ini betul-betul lah kita kena ikut jenis lace juga Ada lace yang perlu you jahit daripada belakang. Okey, you perlu jahit daripada belakang macam ni. Okey. Ada lace yang macam tu. Kena jahit dulu, lepas tu baru terbalikkan. Lepas tu baru tindih. Dia ikut lace. Tapi kalau macam lace ni dia cantik dekat hujung dia, tak ada apa orang kata, macam tak ada poto-poto, tak ada rambu-rambu macam tu. Cantik, kita boleh tindih terus dekat atas dia. Sebelum tu yang ini kita dah jahit tepi dah. Okey, dekat keliling telekung jahit tepi dulu. Lepas tu yang ini disebabkan lace ni dia tak rosak tepi dia cantik, kita boleh tindih terus. Okey, pada bahagian hujung ni biar kita bagi lebih, kita akan potong kemudian Lepas ni kita baru boleh jahit bahagian hadapan. Bahagian hadapan tu maksudnya bahagian muka lah Belahan dekat bahagian tengah kita tu. Dia punya render ni kena sama sebelah kiri dan sebelah kanan dia punya hujung ni kena selari. Dia kena sama tinggi kat situ. Sebab nanti tak adalah bila kita jahit nampak lace tu satu tertinggi, satu terendah. Satu lagi dia punya render dia ni, dia kan berbiku-biku. Kalau kita nak cantik, dia punya biku sebelah dengan biku sebelah ni, dia tak dia punya penyambung ni kita tak makan macam sebelah sini berbiku dia ada terlebih dan ada terkurang. Kalau kita nak cantik macam ni, biku dia macam Abel punya ni, inilah sambungan dekat sini dah sambungan. Tapi orang tak perasan pun ada sambungan dekat sebelah sini. Sebab biku dia ikut rentak. Dia tak ada macam terpotong dekat sini. Dia ikut rentak dia lah. So kita tengok elok ke tak dia punya ni. Bila kita buka, dia cantik lah dia punya dia masih ikut rentak curve dia lagi. Dia tak terpotong lah. Jadi bila kita pakai tak adalah orang nampak macam tengah-tengah tu obviously nampak sambungan dia. Okay, kita pergi ke atas, kita pin dulu. Pin dulu sampai ke muka kita sebab bawah kain ni dia lembut, dia macam memberi. Kalau kita tak pin nanti dia akan lari. Pin setengah inci yang kita bagi basi setengah inci tu. Yang ini yang setengah inci masa kita letak pola, kita ada letak basi setengah inci. Ni kita tengah pin daripada hujung ni sampai ke atas. Tapi kita akan biarkan ikut bukaan muka. Kalau dekat pola dia ada, kalau perasan dia ada bukaan muka kan, untuk kanak-kanak, untuk dewasa 12 inci kan. Tapi kalau macam dewasa tu sebenarnya you boleh ubah daripada 12, mungkin nak longgarkan sikit jadi 12.5 pun boleh. Sebab kita nak buat free size, nak dia muat untuk sampai XL. So ada cadangkan you buat 12.5 lah instead of 12 sahaja. 12 sahaja tu mungkin boleh muat untuk size S. Tapi kalau since kita nak buat untuk free size, it's better you buat 12.5. Yang ni dekat bukaan muka ni. Bukaan muka ni yang kita akan buat, yang ini kita dah ukur dah.
kita akan buat bukaan muka dia 12.5. Kalau dekat pola 12 sahaja. So kita suggest untuk you lebarkan sikit lah. Jadi 12.5. Tengok kadang-kadang kalau kain tu memberi, kita boleh kecilkan sikit. Kat sini 12.5. Kemudian dia punya zip dia. Ini bahagian kepala. Okay, bukaan muka depends. Kalau you nak buat 12, boleh proceed with 12. Tapi kita cadangkan 12.5 lah for free size. So dia muat untuk S until XL. So ini ialah 12.5. Turunkan sebab kita bukannya pasang kantung tu betul-betul bawah dagu. Ini dagu kita So kita nak bawah sedikit daripada dagu 5 inci. 4 ke 5? 5 inci. So yang ini part kita pasang pocket. Okay, ini daripada sini. Ini kita start pasang kain pocket kita. Okay, kita turunkan 1 inci untuk pasang zip. Okay, yang ini mulut zip tak perlu besar sangat. Kalau untuk poket badan mungkin kita akan masukkan tangan. Tapi untuk poket dada kita just boleh cuit saja dengan jari. Okay, so kita yang ini bukaan dia 5 inci. So baki dia tu pun tak perlu besar sangat. Contoh macam kita orang ni, kita orang buat 4 inci. Jadi total daripada sini ke sini kain dia ialah dalam 10 inci. So you boleh ikut kita orang jugalah sebab yang ni size free size. Okay, free size 10 dan lebar dia tu Atas 5. Atas lebar dia 5 inci. Bawah 6 inci. So dia akan pasang dekat sini nanti. Dia akan pasang dekat sini. Ibarat macam ni lah. So nanti ada zip dekat tepi tu. So you boleh buka, tarik barang je. Ini for those yang nak ikut kita orang pasang zip sorok dan juga kantung. Tapi kalau you rasa macam tak nak pasang benda ni, boleh jahit saja daripada hujung kain sampailah dagu. Okay, disebabkan kita punya mesin portable tu tak ada tapak zip sorok. Kalau you all punya mesin portable ada zip sorok dan boleh proceed. Cumanya kita tak ada dekat mesin portable tu. Jadi kita beralih ke mesin industri. So yang ini cara kita nak jahit zip sorok Okay. Daripada dagu ni 12 inci setengah ke hujung sini 5 inci. Kemudian dia punya zip ni, zip sorok ni, dia punya plastik yang pada hujung ni kita letak pada bahagian yang kita turunkan 1 inci. Yang ini saja kita gunakan zip warna putih sebab kita nak nampak kan. Dalam video nak nampak. Kalau you gunakan color yang sama yang sama. Masukkan dia punya gigi tu dekat betul-betul dekat tengah. Okey, untuk zip sorok ni kalau you perasan dia ada 2 longkang. Okey, dia ada 2 macam laluan. Jadi laluan yang paling sini, paling kiri kita masukkan zip tu. Mulut zip tu. Okey, gigi zip tu dekat lubang yang paling kiri. Bila kita jalan dia punya gigi ni kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak buka, nanti bila kita pasang zip, dia akan nampak daripada luar zip dia. Dia terkangkang. Untuk dapatkan rapat macam tak ada zip, kita kena buka dia punya longkang ni. Dia punya jarum mesti betul-betul kena kat bahagian longkang. Jahit sampai 5 inci kat sini. Kalau misal kata dia punya zip tu tak ada yang pendek, kita boleh potong sikit. Oh ya, Abel lupa nak bagi tahu tadi, lace yang kita gunakan untuk jahit keliling hujung telekung tu termasuk awning nanti dan juga kita akan nak buat extra sejadah nanti. Total you boleh order lace tu panjang dia 5 meter setengah. Okey, untuk dewasa. So yang ini kalau you perasan kita jahit dekat bahagian hadapan hadapan kain, luar kain, bahagian kain yang cantik. Kita tindih dia dengan kedudukan zip tu terbalik. Zip tu macam ni kan. Yang ini patutnya zip tu dekat bahagian depan kan, macam ni. Zip dia terbalik tapi kain dia
yang bahagian luar. So you tengok betul-betul kedudukan dia. Okey, misal katalah you tak ada zip yang pendek dalam 5 inci, kita nak buka mulut dia ataupun 4 inci, kita boleh potong dia. Potong ni, kemudian kita akan matikan dia punya ni. Dia punya zip, bahagian zip ni. Sebab bila kita tarik dia tak terlepas. Kalau zip biasa, kalau kita dapat jumpa zip yang betul-betul ikut zip yang pendek, kat hujung tu ada besi. Okey, untuk menahan telajak. Kita telajak, takut telajak tu dekat hujung tu ada besi. Tapi since kita dah potong zip tu, kita kena jahit lah. Tak nak bagi zip tu telajak. Okay. Bila yang sebelah dah siap, kita pusing pada yang sebelah, kita gunakan tapak yang sebelah pula. Dia punya kepala kedudukan mesti sama dengan yang sebelah. Jadi nanti kita dia tak ada tinggi rendah. Okay, kalau you macam keliru kan, macam mana nak letak zip ni, terbalik kan. Sebabnya tadi, first kita jahit bahagian sini, bahagian luar. Zip tu kita letak terbalik macam ni. So kita jahit bahagian sini. Bahagian sebelah sini. Yang ini biarkan terlepas ke bawah. So yang ini kita jahit. Then you try tutup zip tu. You tutup zip ni. Kejadian dia nanti, dia akan jadi macam ni. Lipat dia punya basi dia. Basi dia akan jadi macam ni sebenarnya. Kalau takut keliru lah, takut terpintal-pintal dia punya zip putih tu, you boleh buat macam ni. Kejadian dia akan jadi macam ni. Dia punya basi dia. Dan nanti yang ini tolak keluar. Macam tu. So kita akan jahit yang belah sana. Yang ini dia akan masuk ke lubang yang kedua. Dia ada 2 lubang sebelah sini. Satu ni kita dah guna, untuk zip sebelah sini. Yang zip sebelah sini kita guna yang longkang yang belah sana. Dia punya basi dia 1/2 inci. Kita adjust lah basi dia. Sama juga kita jahit dekat atas permukaan yang cantik. Buka gigi dia tu, tolak gigi dia ke tepi. Kejap. Perasan tak? Tadi kan kita ada bagi tahu, kalau you jumpa zip yang pendek boleh guna terus. Tapi kalau you jumpa zip yang panjang, kita dah potong dan kita kena jahit ni. Tepi ni kita jahit sebenarnya. Jahit pakai benang biasa. Sebab takut dia terlajak. Sebab nanti kita nak tolak zip tu, takut dia terlajak tu. Dia terlepas lah dia punya kepala takut dia terlepas zip. Kepala dia tu. So jahit dulu. Kalau perlu potong, then you jahit dulu. Jahit sampai kita punya bukaan lah. Kita punya bukaan tadi kita nak 4 inci kan? 4 inci setengah. 4 inci setengah. Macam ni kita boleh tutup dia. Tutup. Kalau you nak tahu zip you dah pasang betul ke tak, bila you tutup zip tu dia tak berpintal kat bahagian bawah ni. Dia tak nampak tertutup zip dia. Misal kata kalau kita tak terkangkangkan dia punya zip tu, dia akan nampak macam ni. Nampak bahagian dalam tu. Yang ni bila kita lepas, dia nampak macam tak ada zip macam dekat situ. Zip, nampak kepala je lah. Sebab tu kita kata yang ini dalam video ni kita gunakan warna putih. Jadi nanti biar nampak dekat dalam video. Cuma ni nanti bila you buat sendiri, cuba untuk cari color zip sorok yang sepadan dengan kain. Supaya nanti bila zip tu ditutup, tak adalah nampak yang warna putih ni. So kita ukur balik, betul tak kita jahit kita punya mulut zip tu kita nak buat 5 ke 4,5 tadi? 4,5 kan? 4,5. So okey lah 4,5. So lepas ni kita nak jahit terus. Yang ni terpulang lah, nak 4 inci setengah ke, nak 5 inci pun boleh. Sebab kita nak masukkan kita punya cermin mata je. Kita nak cuit sikit je. Nak buka, nak cuit sikit, nak masuk spek ataupun kemudian kunci. Kemudian macam ni kita nak tutup dia, kita pusing belakang. Kita terus jahit sampai bawah gunakan tapak zip. Tapak zip tu maksudnya tapak zip biasa dia ada sebelah kaki je. Ni. Sebab apa kita gunakan tapak zip? Sebab kita akan jahit betul-betul dekat
sini. Bila kita lipat dua macam ni, kita akan jahit pada dalam. Betul-betul kita akan kat sambung pada bahagian yang mati tadi. Yang ni kan dah mati kat sini. Kita kalau mati kat sini, kita naikkan sikit aja dalam 1/2 inci ke atas. Sebab tu bila kita jahit ni, kalau kita nak 4 inci setengah, kita akan jahit 5 inci. Biar kita lajak kan. Sebab bila kita pusing lagi, kita akan naikkan sikit dia punya jahitan. Supaya dia kukuh sebab dekat hujung zip tu yang kita biasa tersentak zip tu. Kita nak buka kan, kita sentak zip ke bawah kan. Takut dia terbuka. Jadi kita kena balas makan dia lebih ke atas sikit. Ni kita tukar tapak. Satu lagi misal katalah bila kita dah buka macam ni, kita masih nampak dia punya zip, kita boleh balas balik dia punya jahitan. Kita tak perlu tetas, kita balas balik. Kita bagi dekatkan dia dekat betul-betul sebelah gigi zip tu. Ni kita pasang tapak sebelah tapak sahaja. Inilah yang kita panggil tapak zip ni. Dia ada satu kaki. Bila kita buka macam ni, kita punya jahitan dia kita naikkan sikit daripada jahitan yang last tadi sebab kita nak sambung terus sampai ke bawah. Yang ni kita boleh tarik zip yang bawah ni, kita boleh tarik dia, ketepikan dia sikit. Kemudian kita masukkan dia punya jarum. Kemudian kita akan terus ke bawah. Dia punya kain ni dia akan memberi kan dia, sebab tu kita kena pin. Tak nak satu rendah satu tinggi macam tu kan. Nak bagi sama. Sebab kita dah pasang lace dekat hujung tu. Takut dia lari dia punya lace tu nanti. Jadi yang ni kita boleh kesini kan. Lipat dia ke sana. Ini 1/2 inci lah dia punya jahitan. Terus sampai bawah. Kalau dah sampai macam ni, kalau nak tukar tapak pun boleh. Mungkin sebab tak nak macam bengkok-bengkok kan. Biasanya kalau tapak zip yang sebelah ni, takut dia bengkok-bengkok. Sebab biasa kita guna dua kaki kan. Kan dua kaki tu biasanya kita laraskan tepi tapak tu sebagai 1/2 inci. Jadi kalau macam ni, mungkin ada yang baru nak belajar menjahit tu, takut macam terlari-lari, tersengit-bengit. You boleh tukar dengan tapak biasa, tapak mesin biasa yang ada dua kaki tu. So you boleh gunakan yang tepi kaki tu sebagai garis panduan lah. So jahit sampai hujung. Okay, so tadi kita dah jahit sampai hujung telekung. Sekarang ni kita nak jahit daripada zip ni ke bawah dagu. Jadi kalau you perasan, yang zip ni, okay, kalau kita nak letakkan jarum ni betul-betul dekat permulaan, dekat atas jahitan zip tu, okay, kepala zip ni agak mengganggu. Jadi kita tolak dia ke bawah dulu, kepala zip ni. Okay. So, kita kena make sure dia sama lah. Okay, basi dia sama. Okay, kita letak macam ni. Barulah kita boleh letak jarum tu betul-betul dekat. Ataupun you akan lebihkan sikit ke atas. Okay, kita nak balas jahitan dia tu. Nanti kita akan jahit sampai bawah dagu. Kita akan jahit dia sampai permukaan muka kita tu. Yang itu. Okay, even kita jahit tepi pun, kita jahit tepi sampai pad tu saja.
So siaplah, okey, pasang zip sorok dekat bahagian belahan hadapan. Sebab tu Abang kata yang ini sebagai option. Kalau you rasa macam you belum berani lagi nak pasang zip sorok dekat bahagian belahan hadapan tu, boleh jahit terus sambung daripada hujung lace tadi terus ke bawah dagu. Kemudian selepas ni, sebelum kita jahit awning dengan kita jahit sambung dekat dagu, kita nak jahit juga dia punya pocket, okey, kantung pocket tu bahagian dalam. So bahagian luar dia akan jadi macam ni lah. Dia tak nampak pun zip tu dekat bahagian luar sebab kita pakai zip sorok kan. Dia tak nampak pun. So kita buka sikit kecil je. Okay, so kita boleh masukkan spek kita. Okay, ni belum pasang kantung lagi Kita masukkan spek kita ataupun kunci kereta kita ke, ataupun IC ke, benda-benda yang penting lah untuk kita kejap-kejap je keluar daripada kereta macam tu. Tapi kalau you rasa bukaan ni terlalu kecil, kalau macam Abel, okey lah sebab kita just macam nak cuit kan, guna jari je kita nak masukkan. Kita bukan nak masukkan seluruh tangan kita tau. Jadi bukaan 4 inci ke 4 inci setengah ataupun 5 inci dah cukup untuk okey lah kalau kita nak guna mulut zip. Tapi kalau you rasa you nak lebarkan lagi, nak masukkan benda-benda penting yang lebih besar dan ringan, make sure dia ringan supaya kita selesa lah untuk solat nanti. So you boleh besarkan sikit mulut zip tu, terpulang. Kepala zip memanglah nampak, tapi kalau kita yang ni putih, kalau warna lain ikut color kain tak nampak lah kan. Okay, so selepas ni kita akan sambung bahagian nak sambung kantung dekat dalam tu, kita sambung dekat mesin portable. Okey, ini pandangan dalam. Okey, selepas kita jahit zip ni dekat sini, ini pandangan dalam. Ni selepas kita dah, yang ni kita dah letak kantung poket dah. Okey, yang ini kiraan dia. Okey, yang ini bukaan muka. Bukaan muka kita kan kita ukur daripada atas sini ke sini. Kalau you tengok pada pola kita tulis 12 inci. Tapi since kita nak buat free size, kan tadi kita kata better kita besarkan sehingga 12.5. So daripada atas sehingga bawah ini 12.5. Lepas tu yang ni tak perlu jahit tepi kat bawah ni je yang start kita jahit tepi. Dan daripada bawah dagu ke permulaan kita nak tampal kita punya kantung tu, berapa inci yang ni? 5 inci. Okay, so kita start tampal kita punya kantung. Kalau you nak check, you boleh rasa kepala zip you tu ada dekat bahagian bawah ni. Jarak dia dengan tempat yang kita start tampal ni, jarak dia ialah 1 inci. You boleh rasa kepala zip yang kita dah pasang tu dekat sini. Jarak dia 1 inci kita tak nak dia start daripada sini. Nanti dia berlubang lah dekat atas ni. So dia akan start zip tu 1 inci jarak dia. So kita tampal kita punya kantung. Tadi kan kita ada bagi tahu atas ni berapa inci? 5 inci. Labuh dia 10 inci kan kita letak. Okay. Labuh ni depends on you Kalau bukaan zip tadi kita buat 4 inci setengah. 4 inci setengah. Jadi baki dia tu okey lah untuk kita buat kantung. Okay, kalau you nak buat zip dia lebih besar lagi, bermaksud you punya kiraan kain ni kena bawah lagi supaya dia support you punya kantung. Tapi disebabkan bila kita dah test, kita dah pakai, kita dah try sujud, kita tak nak kantung tu terlalu labuh ke bawah sehingga bila you sujud takut terkena pada peha kita. Jadi ukuran yang kita buat ni just nice dah. Okay, so you boleh ikut kita saja. Yang ni 5. Yang ni 6. Dia biar dia besar sikit lah. Dia akan membesar ke bawah. So dia punya besar ni 10. So ni you tepek dekat sini. Make sure dia center lah. Okay. Yang ni nampak tak? Yang ni jalur untuk line bawah tengah telekung kita. So make sure dia center. Okay. So zip kita dah pasang. Yang ni kita just nak jahit dia punya kantung dia. Dekat bahagian sini jahit macam biasa saja. Okey, dekat keliling kantung tu.
Okay, dah siap. So kita tengok dia punya hasil dia macam mana. Kita try buka zip tu, try letak spek dekat situ. Jom kita tengok daripada bahagian hadapan. Okay, so daripada bahagian hadapan, yang ini sebenarnya ada jahitan ni. Jahitan kantung yang kita jahit tadi tu. Tak nampak daripada hadapan sebab kita gunakan colour benang yang sama. Okay, dengan colour base dia. Jadi tak nampak pun bila kita jahit macam tu. Okay, dan yang ini ialah kepala zip. Kalau you tak nak nampak warna putih ni ataupun you tak nak nampak kontra, pilih colour zip sorok yang sedondon. Okay, yang selaras lah colour dia sama dengan kain kita. Jadinya biasanya kalau zip sorok tu colour dia sama dengan kain kita, kepala dia ni pun misal katalah you guna kain warna merah, zip sorok warna merah, kepala dia pun warna merah, jadi tak nampak sangat. Kalau macam ni warna putih pun okey juga sebenarnya. So kita buka, okay, kita nak try masukkan spek. Okay, yang ni spek Abel ni, kita masukkan kat dalam tu. Okay, just nice. Macam tu je. Nak masukkan spek ke, nak masukkan kunci kereta ke, IC ke, benda-benda penting yang sekejap-sekejap je. Okay, kita nak keluar rumah sekejap-sekejap. Okay, duit ke RM1, RM2 kan, pergi masjid kita nak derma dekat tabung masjid tu ke, kita tak nak bawa purse kan. So boleh masukkan duit kat situ. So lepas tu zip balik. Macam tu. Okay, kantung dia sampai sini je. Dia tak perlu labuh sangat kantung tu sebab macam Abang cakap tadi, kita takut bila kita sujud nanti dia agak mengganggu. Jadi tak perlu labuh sangat, apa yang kita tunjukkan ni just nice. Okay. So tak perlu masukkan semua tangan. Okay, you just perlu cuit saja. Sebab tu bukaan dia tak perlu besar sangat. Okay. Macam tu. Lepas tu cuit je. Cantik kan? So nak pergi mana-mana pun senang. Okay. So selepas ni kita akan pasang lace dekat awning.